penyediaan sub SKU. So sebenarnya matlamat taklimat pada petang ni adalah untuk kita menyediakan sub SKU iaitu dia merupakan SKT yang kita, so maksudnya tahun ni kita dah tak buat SKT, jadi kita perkemaskan SKT dalam format sub SKU untuk kita masukkan dalam My Performance. So petang ni kita akan belajar cara menyediakan sub SKU dalam bentuk manual, diisi dalam lampiran Excel. Selesai tu, kemudian nanti later akan kita masukkan dalam permis pula. Alright, last kali kita akan ada Q&A session. Jadi sepanjang taklimat ni saya harap kalau ada pertanyaan tuan-puan minta kerjasama hold dulu sampai hujung bagi kita selesai taklimat, sebab kadang-kadang ada soalan tu sebenarnya jawapan dia dalam next punya slide kan. Jadi biar kita habiskan dulu supaya taklimat tu lebih lancar, tak drag, masa tu tak inilah. Okay, next. Okay, so saya mulakan sedikitlah daripada kata-kata mantan KBPA kita. Jadi di situ kita ada nampak lah matlamat perkhidmatan awam sekarang ni berteraskan kepada impact dan keberhasilan, kepantasan, integriti dan profesional. So petang ni kita belajar cara untuk menulis semula SKT kita, memperkemaskan SKT kita dalam bentuk sub SKU yang penulisannya ataupun kita ada masukkan, kita perlu fikirkan masukkan elemen impact keberhasilan dalam kita punya sasaran kerja. So selaraslah dengan hasrat perkhidmatan awam kita sekarang. Right, next. Okay, pengenalan ringkas My Performance. Okay, next. Okay, untuk makluman semua, so last year JPA telah mengeluarkan surat edaran pada November 2021. So surat edaran ni ada kita sertakan dalam link bahan taklimat. So tuan-puan boleh download lah di situ ya. So kalau kita, surat edaran ni disertakan bersama dengan panduan mengenai My Performance. So kalau kita baca, insyaAllah selepas daripada taklimat ni lebih tuan-puan boleh lebih faham lah mengenai My Performance. Alright, next. Okay, dari segi pelaksanaan My Performance. Jadi JPA telah memberikan tempoh 2 tahun untuk kita familiar dengan modul My Performance ni. So My Performance ni sebenarnya sistem pengurusan prestasi. Sistem pengurusan prestasi bagi penjawat awam grade 54 ke bawah. Tidak termasuk skim PPP. Okay. Sebab untuk skim PPP mereka dah ada sistem pengurusan prestasi yang lain. Jadi ini untuk selain PPP grade 54 ke bawah, sebab jurusan ke atas dah ada sistem prestasi yang lain, nama dia MyKPI ya. Right. So, untuk tempoh 2 tahun ni kita akan bergerak serentak 2 sistem berjalan, My Performance dan juga LMPT pun jalan. Okay, kenapa dia berjalan bersekali? Sebab My Performance ni dia ada 5 komponen dalam tu, tapi untuk tempoh familiar ni untuk tahun ni baru berjalan 2 komponen daripada 5 komponen. So 2 komponen tu iaitu sasaran kerja ni yang kita akan belajar petang ni, dan juga komponen sumbangan. Apa tu? Sumbangan tu. Okay. Untuk kalau sebelum ni macam tahun lepas kan kita buat SKT dan LMPT. So tahun ni modul SKT tu tidak akan digunakan lagi. So kita akan isikan sasaran kerja kita semua ke dalam modul My Performance. Okay. Jadi untuk makluman semua, pengisian sasaran kerja dalam
my performance ni dijadikan sebagai KPI KSU untuk tahun ni. Cuma yang terlibat CEO, bilangan CEO yang terlibat hanyalah dari kumpulan PMP. So kalau kita tengok berdasarkan data yang dikeluarkan oleh unit Hermes BPSM, so ada dalam lebih kurang 1,500 PMP lah yang terlibat. Walau bagaimanapun AKP walaupun dia tak termasuk dalam KPI KSU, tapi mereka juga perlu mengisi sasaran kerja dalam my performance. Sebab modul SKT tu sudah tidak boleh digunakan, maka AKP ni nak tak nak mereka juga kena mengisi sasaran kerja dalam my performance kan, sebab untuk bila hujung tahun mereka tetap perlu dinilai lah berdasarkan sasaran kerja mereka. Cuma tidak termasuk dalam KPI KSU. Alright. Okay. Jadi tempoh family 2 tahun. Tapi dalam tempoh 2 tahun ni walaupun dua-dua sistem berjalan, dua-dua modul berjalan, dua-dua modul juga akan produce markah. Tapi markah yang akan digunakan untuk tujuan PPSM, contoh untuk APC dan sebagainya lah kan, adalah markah daripada LMPT. Okay, so pada tahun 2024 barulah my performance sepenuhnya dah tak ada dah LMPT. Okay, next. Okay, ini kita biasa tengok LMPT dan SKT ni. Jadi apa perbezaan antara sasaran kerja semasa modul SKT LMPT dengan my performance? So kalau kita tengok macam tahun lepas kan, apabila hujung tahun PYD akan mengisi pencapaian mereka. Dan kemudian kita sebagai penilai, kita akan kita tak nilai pun kan, kita tengok dan kemudian kita sahkan. Kita semak, okey, pegawai ni contoh dekat yang contoh yang di paparan tu, PYD capai 100%. So kita pun sebagai PPP, okey, mengesahkan. Okey. Kemudian kita pergi pula pada modul LMPT dan di situlah sebenarnya kita menilaikan kita punya PYD tadi. Jadi sekali lagi sebenarnya kita menilaikan PYD. Maksudnya dalam SKT tadi, masa kita tengok pencapaian PYD tu kita cuma sahkan, tapi di LMPT baru kita nilaikan balik. Okey, kuantiti hasil PYD tadi kita nak bagi berapa markah daripada 1 sampai 10, berapa yang kita nak bagi? Okey, kita rasa nak bagi 10. Okay. Kualiti daripada 1 sampai 10 kita nak bagi 9. Jadi sebenarnya kita menilai semula penghasilan kerja pegawai kan. Okey. Jadi markah tu next. Markah yang kita bagi tadi tu, di sinilah dapatlah pegawai tersebut 44% untuk komponen penghasilan kerja. Okey. Next. Berbanding dengan my performance. Next, Cik Zari. Okey. Berbanding dengan my performance, so ini paparan my performance lah. Jadi perkara 1.1, 1.2, so itulah dia kalau sekarang ni dalam my performance disebut sebagai sub SKU. Kalau dulu tu kita bolehlah kita katakan macam SKT lah. Okay. Kalau kita tengok ada dua sub SKU kepada PYD ni. Okay. Sub SKU pertama apabila PYD ni telah masukkan pencapaian sebenar dia. So my performance akan auto calculate pencapaian persen tu. Kemudian disahkan oleh PPP. Begitu juga dengan SKT. Begitu juga dengan sub SKU kedua. Jadi untuk sub SKU kedua, pencapaian yang auto generate daripada my performance dapat 75%. Jadi kumulatif bagi penghasilan kerja PYD ni ialah
84.87%. Alright, so next. So markah tadi terus keluar dalam komponen sasaran kerja utama pegawai 84.87%. Maksudnya kita penilai dah tak perlu menilai dari aspek penghasilan kerja pegawai. So dia direct tadi berapa persen yang pegawai dah lakukan, itulah dia terus keluar. Dan penilaian akan dibuat dalam komponen lain. Macam kalau kita tengok tu dari segi kompetensi kerja, so, berapa pemakahan yang dapat untuk pegawai ni. Nilai sepunya, maksudnya komponen lain lah dalam my performance. Okay, next. Okay, perbezaan komponen LMPT, my performance. So kalau kita tengok sebelah kiri tu, modul LMPT, so 4 komponen yang dinilai sebelum ni dan kita ada markah kumulatif di situ, kan? Berbanding pula dengan my performance. My performance sebelah kanan tu, dia ada 5 komponen. Jadi macam ada extra 1. So extra 1 tu ialah komponen nilai sepunya. Okay. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, untuk tahun ni kan kita bermula, kita akan berjalan dual sistem kan. Dua sistem serentak tu. My performance dan LMPT jalan sekali sebab pada tahun ni hanya 2 komponen saja yang akan digunakan dalam my performance, iaitu penglibatan sumbangan dan penghasilan kerja. Sebab tu kita kena buat juga dalam LMPT, memandangkan komponen 3 lagi yang dalam my performance tu belum ready lagi lah. Okay, so dua sistem ni akan ada markah, cuma yang kita akan ambil markah dari LMPT. Alright, okay, next. Okay, konsep sasaran penghasilan kerja. So nanti tuan-puan akan lihat lah, sebenarnya dia berkait kita akan tengok semua kita ni warga penjawat awam ni kita ada KPI, cuma level dia berbeza-beza. Kalau jurusan ke atas tu KPI juga, tapi mereka akan menggunakan sistem my KPI. So kita 54 ke bawah akan menggunakan sistem my performance. So sebenarnya dia berkait dengan KPI yang dalam OBB, yang di bawah bajet tu kan. Alright, next. So sebenarnya tuan-puan, kita kena tengok bersekali lah di bahagian jabatan unit. Maksudnya apa KPI yang ditetapkan dalam OBB, dalam my KPI untuk bosses kita dan juga untuk anak-anak buah kita seterusnya. Okay, dari segi konsep lah kita tengok. So kementerian ni kita ada fungsi tertentu kan. Setiap kementerian ni kita ada fungsi yang tertentu. So daripada fungsi tu, kementerian perlu merangka keberhasilan masing-masing. Keberhasilan yang kena support kepada hala tuju negara lah. Okay. Dan macam mana kita kementerian ni nak mencapai outcome yang kita rancang tu. Jadi melalui KPI yang disetkan kepada semua warga kementerian. Semua level kan, daripada KSU sampailah ke bawah, kita semua akan ada KPI yang disetkan. Cuma berbeza-beza peringkat lah, bersesuaian dengan jawatan kita. So KPI yang disetkan tu bersesuaian dengan jawatan kita, tetapi semua menjurus kepada keberhasilan kementerian. Okey, yang mana perkara ni perlulah dirancang dengan sebaiknya di peringkat bahagian. So kita rancanglah betul apa yang sebenarnya kita nak support kepada keberhasilan kementerian tu. Right, next. Okay, ni kita just bagi contoh daripada konsep tadi tu. So, contohnya KPM. So KPM adalah beberapa keberhasilan yang telah ditetapkan. Kita ambil contoh satu lah. Sebab mostly kita ni dalam sektor pengurusan.
Okey, so keberhasilan penyampaian perkhidmatan yang berkesan. So itu outcome dia. Tapi macam mana kita nak ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkesan, telah disetkan KPI banyak-banyak KPI lah. So KPI tu ada yang di bahagian BPM, ada di BPSM, ada di IAB, ada di semua tempat lah. Di semua bahagian. So bergantung kepada kesesuaian jawatan masing-masing tu. Alright. Begitu juga contoh kedua tu, keberhasilan kedua, sumber pendidikan yang relevan. So dia ada KPI. So setiap KPI tu adalah pegawai yang perlu melaksanakan, memastikan KPI tu tercapai. Okay, next. Okay, kita section last ni, macam mana sebenarnya inilah tujuan kita untuk menyediakan sub SKU bagi menggantikan SKT ni. Jadi sebagaimana kata-kata mantan KPPA tadi, kita ke arah impact keberhasilan, kecekapan, profesionalisme kan. Jadi di situ sewaktu kita merangka semula kita punya sub SKU tu, diharapkanlah supaya kita melihat kepada output yang mempunyai kecekapan atau keberkesanan. Dan yang lebih baik, sub SKU yang dapat melihat kepada outcome kepada aktiviti ataupun program yang kita laksanakan. Okay. Next. Okay, di sini ditunjukkanlah contohnya bagi seorang PP di unit latihan. So secara umumnya melaksanakan pengurusan latihan lah kan. Jadi kita tengok aktiviti yang dilaksanakan, mengenal pasti penceramah, menyemak kertas kerja mendapat kelulusan, menyampaikan taklimat. Jadi kalau sebelum-sebelum ni kita letakkan SKT kita kepada bilangan kertas kerja, bilangan taklimat yang diberikan. Jadi mungkin untuk sub SKU ni kita perkemaskan, adakan elemen yang tadi tu, kecekapan, output yang ada kecekapan, keberkesanan, kalau boleh melihat kepada outcome. So kita tengok kepada kolom output yang warna pink tu, instead of kita ambil bilangan taklimat, bilangan kertas kerja, so kita lihat kepada output. Bilangan program dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Bilangan program, okey, bilangan program. Tapi elemen kecekapannya kita laksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. So tempoh tu kita kena masukkan. Kan? Kemudian bilangan peserta, okey. Tahap pemahaman peserta, sebab kita bukan nak tengok bilangan taklimat yang kita laksanakan, tetapi kita nak lihat kepada keberkesanan latihan tadi tu. That's why kita untuk sub SKU kali ni kita perkemaskan, instead of bilangan taklimat, kita tambahkan lagi sub SKU tu tahap pemahaman peserta. Okay. Dan kalau next level dia, kita dapat ukur dari segi peningkatan tahap kepuasan ataupun tahap kemahiran pegawai. Okay. Next. So ni lagi satu contoh lah, tapi untuk kumpulan pelaksana kan tadi. Kumpulan pelaksana pun kita tengok dari segi output yang ada kecekapan. That's why kita tengok kat situ, minit bebas disediakan dalam tempoh yang ditetapkan. So kalau boleh memang kita dalam sub SKU tu elemen kecekapan, keberkesanan kepada aktiviti, program yang kita laksanakan. Alright, next. Okey, kaedah penulisan sub SKU KPI. Jadi kita perlu ada unit pengukuran di situ dan juga elemen kecekapan keberkesanan. Barulah dia kita katakan sebagai KPI yang berkesan lah. Okey. Kita tengok contoh nombor 1.
unit pengukuran peratus peratus aduan kerosakan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. So elemen kecakapan yang dimasukkan dalam tu ialah tempoh tadi lah, diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima. Okey, contoh kedua, purata skor. So elemen kecakapan kat situ kita tetapkan supaya sekurang-kurangnya skor tu kita mencapai sekurang-kurangnya 5.5. Alright. So kita tengok sekejap dekat kotak warna purple tu, KPI hendaklah mengukur kecekapan atau keberkesanan hasil kerja. Sasaran realistik. So tidak semestinya 100%. Dan sepatutnya KPI ni dijadikan motivasi untuk pegawai meningkatkan prestasi setiap tahun. Okay, macam mana sebenarnya kita nak jadikan KPI ni motivate pegawai untuk tingkatkan prestasi? Okay, dalam pada masa yang sama, realistik. Okay, kita ambil contoh nombor 1 tu. Aduan kerosakan diselesaikan dalam tempoh 14 hari. So katalah sebelum ni aduan kerosakan tu dilaksanakan dalam tempoh 30 hari. Jadi untuk tahun ni, memandangkan kita nak buat ke arah my performance ni, okey, bos kata kita tukar instead of 30 hari, kita cuba cekapkan lagi kita punya pengurusan ni kepada 14 hari. Okey, asal 30 hari, kebiasaan 30 hari kita tukar kepada 14 hari. Tetapi sasaran yang diletakkan tidaklah 100%. So sasaran tu tidak semestinya 100%. So kita nak motivate ni anak buah kita untuk tingkatkan prestasi. Jadi sasaran tu yang realistik kita letak mungkin 50%, bincang dengan team. Okay, kita try 50%. Katalah hujung tahun, alhamdulillah berjaya capai 50%. Tahun kedua pelaksanaan naikkan 70%. Tahun 3 capai 100%. So sekarang ni bila dah sentiasa capai 100%, sebenarnya kita dah mampu buat ke tahap tersebut. So apa kita buat? Nak tingkatkan lagi kecekapan tu, kurangkan lagi tempoh. Daripada 30 hari tadi kurangkan kepada 14 ni kan. Dan kurangkan kepada 7 hari pula penyelesaian tu dapat dilaksanakan. So macam itulah maksudnya itulah yang diharapkan. KPI tu merangsang kita untuk memperbaiki, meningkatkan kecekapan kita melaksanakan tugas, meningkatkan keberkesanan program aktiviti yang kita laksanakan. Alright, next. Okay, ni saya ambil daripada dalam pekeliling. Jadi so pekeliling tu ada kita masukkan jugalah dalam folder yang kita share kepada tuan-puan semua. Okay, kita ambil contoh nombor 1 ni, dia nak bezakan lah macam mana KPI dalam bentuk kecekapan, keberkesanan. So macam kalau dalam urusan perkhidmatan ni, kebanyakannya kecekapan ni kita rujuk sebagai tempoh lah kan. That's why yang pertama tu contoh perkhidmatan kaunter, bilangan pelayan yang dilayan dalam masa 10 minit. Tapi dari aspek keberkesanan sebenarnya macam mana? Kita dah layan pelanggan dalam tempoh 10 minit. Jadi dia punya keberkesanan dia pelanggan puas hati antaranya lah. Okay. Sebab tu kita katakan okay, yang contoh kita tengok yang bawah sekali lah senang. Pengurusan sumber manusia. So bilangan kaki tangan yang dihantar berkursus. Tapi dari segi keberkesanan, kita hantar pegawai berkursus, apa yang kita sasarkan sebenarnya. Jadi keberkesanan daripada kursus tersebut, peningkatan kualiti hasil kerja. Tapi macam mana nak ukur kualiti hasil kerja tu, kenalah ada unit pengukuran yang bersesuaian. Contohnya, dah banyak kita hantar pegawai berkursus, so markah pegawai yang masuk exam melepasi 50% pegawai yang
menghadiri peperiksaan dapat markah 90%. Contoh macam tu. Cara nak mengukur kan. Right. Okay, next. Okay, sekarang kita cuba tengok antara SKT yang dulu, penulisan SKT dulu dan kita macam mana kita nak cuba perbaiki kepada penulisan sub SKU yang nanti kita nak masukkan dalam my performance nanti. Alright, okay. Kita cuba tengok dari Okey, ini merupakan SKT bagi seorang pegawai teknologi maklumat. So kita tengok nombor 1 di situ. Jadi boleh besarkan tak? Lagi. Alright, okay. Macam tu. Bagi nampak nombor dia tu. Kan? Nombor SKT tu. Macam tu. Alright, terima kasih. So contoh SKT pegawai nombor 1, mengurus akaun email. Jadi kita tengok, mengurus akaun email ada tak elemen kecekapan keberkesanan yang kita boleh ni. So ada di situ, perlu dilaksanakan dalam masa 1 hari. Okay. Okay, next, turun ke bawah. Kita lihat pula SKT nombor 2. Perolehan peralatan perlu selesai dalam jangka masa 60 hari. So ada aspek kecekapan di situlah. Alright, next, turun bawah. Okay, pengurusan rangkaian setempat. Okay, turun bawah. Apa dia? So pengurusan rangkaian setempat supaya rangkaian kita ni dapat diakses tanpa gangguan. Okay, ni penulisan yang dalam SKT. Okay, turun bawah lagi. Just kita nak refresh. Yang masa SKT dulu penulisannya sebegini. Okay, next. Mengadakan latihan. So pegawai ni ada juga mengadakan latihan in-house untuk perisian. Okay, turun ke bawah. Diletakkan KPI kat situ, mengadakan sekurang-kurangnya 3 kursus in-house. Okay. Dan kualiti kursus diberikan dapat diaplikasikan. Okay, so kita tengok macam mana kita nak cuba perkemaskan dalam penulisan sub SKU. Kita tengok dekat slide. Alright, kat slide ni. Okay. Untuk kita perkemaskan, kita cadangkan supaya buat kolom macam ni lah. Supaya kita sentiasa dapat ingat, kita nak masukkan elemen cekap dan berkesan dalam kita punya sasaran kerja. Ini kita punya cadangan lah. Alright. Contoh yang pertama tadi, akaun email baru diwujudkan dalam tempoh 1 hari. Jadi elemen kecekapan kat situ perlu dilaksanakan dalam tempoh sehari. Okey. Untuk SKT kedua, proses perolehan tu perlu diselesaikan elemen kecekapan di situ dalam tempoh 60 hari dari permohonan lengkap diterima. So sasaran dia 90%. So 90% daripada perolehan diselesaikan dalam tempoh 60 hari. Okey. Okey, yang ketiga tu. Yang ketiga tu, peratus hari dalam setahun rangkaian LAN diakses tanpa gangguan. Okey, sebenarnya ada beberapa lagi SKT yang kami semak. So, ada juga yang masukkan bilangan antivirus. Bilangan antivirus di bilangan komputer yang dimasukkan antivirus. Tu bilangan penyelenggaraan network. Okey. Bilangan tu okeylah, tetapi kita nak melihat kepada apa yang kita buat tu. Tadi kita masukkan antivirus, kita buat penyelenggaraan network, kan? Apa sebenarnya keberkesanan pada kerja kita tu? So sebenarnya dia merujuk kepada bebasnya, maksudnya kita punya rangkaian ni dapat diakses tanpa gangguan.
Jadi mungkin kita boleh syorkan di situ sub SKU dalam tempoh setahun, dalam tempoh setahun 365 hari tu 5% daripada 365 hari tu kita boleh ada gangguan. So 95% sepatutnya tak ada gangguan, dapat kita gunakan network tu dengan baik. So maksudnya macam tu lah. So, kita bukan hanya tunjukkan yang kita pelaksanaan aktiviti. So macam tadi tu aktiviti penyelenggaraan, aktiviti mengupload antivirus, tapi kesan, keberkesanan kepada tugasan aktiviti tersebut. Okey. Begitu juga dengan sub SKU yang kalau kita tengok nombor 4 tadi, kalau kita ingat tadi dalam SKT kita masukkan dalam bentuk bilangan kan. Jadi untuk sub SKU ni kita mantapkan, masukkan dari sudut kesan latihan tu kepada peserta. So kalau macam ni kita kena buat borang penilaian peserta lah untuk melihat sama ada peserta tu faham ke tidak apa yang kita taklimatkan tu, yang kita bagi latihan. Alright, okay, next. Okay, contoh kedua kita ambil daripada pegawai dalam sumber manusia. Okay, cuba tengok SKP dia. Okay, cuba besarkan dekat ni. Okay, yang ni kecil sikit. Kecil-kecil sikit. Alright. Bagikan nampak nombor ke kiri lagi. Okay. Alright. SKT yang pertama untuk PYD ni menjalankan siasatan. Menjalankan siasatan, so saya rasa ni dia buat ahli jawatankuasa siasatan. Jadi sebenarnya output yang nak dihasilkan tu ialah laporan tu, laporan siasatan tu kan. So kita nak menjurus kepada output yang ada kecekapan. Jadi kita syorkan dekat sini laporan tapi disediakan dalam tempoh katalah 45 hari bekerja. Contohlah kan. Okay. Dan kalau kita tengok dalam SKT ni memang adalah ada tugas-tugasan tu yang bergantung kepada, kita tak boleh tentukan bilangan dia kan. Tahun ni 10, tahun lepas banyak 30. Jadi kalau dalam keadaan tu kita mencadangkan supaya gunakan peratus. Okey, saya ambil contoh untuk contoh SKT pertama ni kan. Apa yang kita boleh syorkan. Okey. Maksudnya kita nak output pelaporan disiapkan dalam tempoh 45 hari. Tapi ukuran dia ialah katalah kita letakkan 50% laporan siasatan dapat disiapkan dalam tempoh 45 hari bekerja. Jadi kalau kata bilangan tu 10 tahun ni, so 50% tu adalah nombornya kan 5. Jadi kalau tahun depan banyak pula jadi 20, 50% tu merujuk kepada 10. Itu cadangan lah. Tetapi kalau pihak tuan-puan ada cadangan yang lebih baik, boleh. Yang merujuk kepada, yang dapat melihat kepada kecekapan dan keberkesanan ataupun outcome, keberhasilan kepada aktiviti kita ni. Alright, yang kedua tu kalau kita tengok SKT mempengerusikan mesyuarat Hermes. So kalau kita tengok beyond mesyuarat Hermes tu sebenarnya kesan kepada mesyuarat Hermes tu kita nak supaya pencapaian Hermes kita tu 100%. Itu sebenarnya kan. Jadi daripada kita meletakkan KPI kita merujuk kepada bilangan mesyuarat, so lebih baik kita pergi kepada keberkesanan mesyuarat tu iaitu pencapaian Hermes tersebut lah. Jadi just masukkan pencapaian Hermes untuk jabatan instead of bilangan mesyuarat. Okey, turun bawah.
Okey, macam ni. Pemantauan berkaitan urusan perkhidmatan dan pengurusan bakat. Macam mana kita nak menilai dari segi ni kan, terlalu general. Jadi kalau kita tengok, naik atas sikit. Okey. Kalau kita tengok urusan perkhidmatan dan pengurusan bakat, kalau boleh kita banyaknya urusan perkhidmatan dan pengurusan ni dia merujuk kepada tempoh kita menguruskan sesuatu perkara tu kan. Jadi barulah nampak elemen kecekapan di situ. So mungkin boleh didetailkan lah apa benda urusan perkhidmatan tersebut. Okey. Turun ke bawah. Okey dah. Stop. So kita lihat kepada nombor 9, pusingan kerja, pelaksanaan pusingan kerja bagi anggota kumpulan pelaksana. Okey. Kalau kita tengok kat situ, SKT yang disasarkan buat pusingan sekali setahun. Sekali setahun, maksudnya kalau pegawai buat pusingan sekali yang melibatkan 20 pegawai, okey tercapai SKT pegawai ni. Kebetulan ada tahun depan yang dilibatkan hanya 3 orang aja. Tapi sebab kita punya SKT kat situ bilangan pusingan. Tapi betul lah kita buat sekali setahun tapi bilangan orangnya 1 ataupun 3 orang. Jadi cuba kita fikirkan semula lah, adakah tepat dari segi pelaksanaan tersebut kan? Adakah betul? Memang macam tu ke yang kita nak capai? Jadi penentuan KPI ni macam kita tahu dia ambil prinsip SMART tu kan, specific, measurable, attainable, lepas tu relevant, relevant ke yang KPI yang ditetapkan tu. Kat situ ada, kita nampak macam sedikit perlu diperkemaskan. Okey, so kita cuba tengok macam mana kita boleh perkemaskan dalam sub SKU tahun ni. Okey. So sub SKU pertama, macam tadi kita rujuk SKT bilangan mesyuarat, pelaksanaan bilangan mesyuarat Hermes kan. So untuk sub SKU ni kita cuba masuk lebih kepada pencapaian KPI Hermes tu je lah. Dan kalau kita tahu KPI Hermes ni ada beberapa elemen kan, macam tahun lepas kalau tak silap saya ada 6 elemen lah macam tu kan. Jadi adakah contoh level pengarah nak letak pecahkan by element kan? Sesuai ke? Level pengarah kita letak Hermes elemen SKT, LMPT berapa persen capai kan? Data integrity berapa persen yang capai? Apa lagi? Data pejawatan. Sesuai ke untuk level pengarah? Jadi kat situ kita perlu fikirkan jugalah dari segi kesesuaian tu. Kalau kemungkinan untuk level pengarah ni hanya perlu KPI dari level pengarah, timbalan pengarah, mungkin cukup setakat pencapaian secara keseluruhan jabatan ataupun cawangan macam tu. Tapi kalau untuk level pelaksana, PTM contohnya, ya okey untuk kita pecahkan sub SKU tu mengikut elemen Hermes tersebut. Tahun ni sepaham saya telah ditingkatkan kan elemen Hermes tu kepada 27 ke 17 saya tak ingat kan. Jadi kalau nak dipecahkan tu untuk peringkat pelaksana okey. Tapi untuk peringkat pegawai kalau desk officer yang memang menguruskan tu sesuai. Tapi itulah bergantung kepada kesesuaian macam mana kita nak meletakkan sub SKU tu. Okey, kita lihat pada sub SKU kedua. Kalau kita ingat tadi dalam SKT pegawai tu diletakkan satu pusingan kerja setahun tapi pada kita tak capai tu hasrat sebenar pusingan kerja yang dalam perkeliling JPA tu Jadi
kita cuba perkemaskan sub SKU tu penulisannya begini. Maksudnya, okay. Maksudnya di sini katalah kita ambil contoh lah untuk KPM. Jawatan sensitif tu berada di beberapa bahagian ya. Contoh bahagian perolehan, bahagian kewangan, mana lagi? Jadi kita totalkan pegawai yang telah berada melebihi 4 tahun tu, telah total tu ada 100 orang. Okay. Jadi macam apa KPI yang perlu kita tetapkan? So kita tetapkan kat sini daripada 100 orang yang dah melepasi tempoh tu, kita nak 95 orang digerakkan. Hanya 5 orang aja yang boleh stay. Maksudnya begitulah. Dia lebih relevan kepada hasrat dalam perkeliling job rotation tadi tu. Okey. Kita tengok contoh ketiga, ini dari segi pengurusan sumber manusia lah. Sebab ada juga yang kita tengok SKT-nya bilangan menguruskan bilangan penempatan yang diuruskan, bilangan pegawai yang ditempatkan. So tahun ni katalah ada 100 pegawai yang diuruskan penempatan. Okey, itu dari segi bilangan kan. Tapi kita nak perkemaskan dalam tahun ni sebab kita nak ada unsur cekap dalam pelaksanaan tugas tu. So kita letakkan tempoh untuk pelaksanaan tugasan tersebut. So peratusan pegawai yang ditempatkan dalam tempoh 30 hari bekerja daripada surat penempatan agensi pembekal. Contoh begitulah ya. Alright. Okey, cuba kita tengok nombor 5 pula, itu menjurus kepada keberkesanan aktiviti atau program yang dilaksanakan. So macam contoh 5 ni, dia menjurus kepada program profiling yang kementerian laksanakan. Okey, so, tujuan program profiling ni, kita ambil pegawai-pegawai yang bagus, kita profilkan untuk tujuan kita nak ready pegawai kepada jawatan strategik. So itu hasrat kita profilkan pegawai tersebut. Jadi kalau kita nak tengok KPI apa yang bersesuaian tu, jadi kita cadangkan contoh di sini sebab kita nak tengok keberkesanan program profile tu. Jadi kita sasarkan 80% penempatan jawatan strategik dalam tahun ini kita ambil daripada profiling. Jadi barulah kita nampak keberkesanan profiling tu. Maksudnya kita dah penat-penat buat, cari pegawai, profilkan pegawai untuk tujuan nak letak kat dalam penempatan strategik. Jadi betul lah. So tahun ni ada 10 jawatan strategik kosong. Bila kita buat penempatan, 8 daripadanya memang kita ambil daripada calon profil. Okey, itu contohlah. Okey, next. Okey, penetapan KPI berdasarkan jawatan. Jadi penetapan ni dia bergantung kepada kebijaksanaan penyelia ketua jabatan, macam mana nak menentukan. So ini maksudnya nak assign satu-satu KPI tu mengikut kesesuaian jawatan, kan? Kalau kita tengok contoh ni, ada satu sub SKU tu, KPI tu ditetapkan kepada semua peringkat. Peringkat 54 pun ada, peringkat PMP grade 48 sampai ke 19 memegang sub SKU yang sama. Okey. Tapi pada masa yang sama ada sub SKU yang lain ada juga yang berbeza-beza ikut tahap kesesuaian. Sebab tu penentuan tu bergantunglah kepada perbincangan di peringkat tuan-puan, sesuai ke tidak. Okay. Jangan terlalu tinggi sampai pegawai tak boleh capai kan. Dan jangan terlalu rendah sebab konsep KPI ni kita nak memotivate kan tadi kan.
motivate ke arah semakin cekap, semakin berkesan apa yang kita buat tu. Okay, next. Okay, dah terakhir. So inilah dia. Tujuan taklimat kita nak menghasilkan sub SKU manual untuk menggantikan SKT. So sebenarnya kita perkemaskan penulisan kan. So pada yang masa yang sama, kalau kita boleh generate sub SKU yang ada outcome-nya, silakan. Kan, tentu. Jadi dalam ni kita ada bagi, dalam link bahan taklimat tu kita ada bagi empty master list. So tuan-puan akan masukkan sub SKU ke dalam master list tersebut. Okey, kalau kita tengok belah kiri tu kolom A, B buat masa ni dikosongkan dahulu. Sebab sebenarnya SKU tu sasaran kerja utama tu kita akan selaraskan untuk satu kementerian. Jadi setakat ni kita belum ada final lagi lah untuk SKU kementerian ni. Jadi tuan-puan fokus kepada sub SKU iaitu SKT lah, SKT individu ni. Alright. Kita cuba tengok macam mana kita nak masukkan sub SKU tadi tu yang kita dah perkemaskan tu ke dalam template Excel ni. Tapi sebelum tu kita refresh dulu, tengok slide nombor tu. Tengok slide nombor 20. Okay. So daripada contoh ni, sub SKU untuk teknologi maklumat, kita dah cuba masukkan dalam template Excel tadi. Right. So kita masukkan yang ni lah. Okay, buka Excel tadi. Okay. So InsyaAllah mudah je. Sebenarnya nak masukkan dia mudah. Yang cabaran dia ialah menyediakan sub SKU yang berkualiti. Itulah dia yang kesukaran dia tu. So tadi yang kita dah merangka, kita dah rangka kita punya sub SKU yang ada elemen cekap berkesan tu. Yang ada outcome dia tu. So kita masukkan dalam ni. Fokus dekat kolom sub SKU. Okay, kita masukkan contoh yang pertama. Peratus akaun email baru diwujudkan dalam tempoh sehari dari permohonan lengkap diterima. Alright. Kemudian masuk kolom kedua. Kita klik. So untuk kolom unit ni, so JPA dah siap-siap masukkan drop down menu. So kita pilih saja unit ukuran yang kita nak gunakan. So, sebenarnya banyak. Bukan peratus sahaja. Ada bilangan. So kalau kat situ ada tarikh, ada bulan, macam-macam lah. Okay. Okay, next. So kalau tuan-puan pilih macam contoh kod unit tu merujuk kepada unit yang kita pilih dekat kolom D tu. Jadi tuan-puan tak perlu buat apa-apa lah untuk kolom kod unit. Okay, seterusnya, kolom F. Kita akan masukkan sasaran. Okay, macam contoh tadi, kita sasarkan email yang tadi tu kan. Email diselesaikan dalam tempoh sehari dari permohonan. Kita sasarkan 90%. Jadi kita masukkanlah sasaran di situ 90. Okey, kolom sasaran ni ada dua. Sasaran 1 dan sasaran 2. Kita hanya masukkan di kolom sasaran 1. Sebab kolom sasaran 2 ni khusus untuk KPI yang kita pilih unit pengukurannya nisbah kan, macam nisbah biasanya contoh KKM lah, dia ada buat sasaran dia mewujudkan pejawatan apa nama, pejawatan pula bilangan doktor kepada orang awam. So satu doktor kepada 500 penduduk macam tu. So sasaran satu dia satu doktor, sasaran 2 kepada 500 penduduk. Macam itulah. So sasaran 2 tu hanya untuk unit pengukuran nisbah. Right. Kolom seterusnya, cawangan sektor. Okey, saya ambil contoh macam saya di cawangan dasar
bahagian sumber manusia. Cawangan dasar ni, BPSM kita ada 7 cawangan. Jadi nanti penyelaras akan kemukakan kepada urus dia satu Excel untuk bahagian kan, dan dalam Excel tu ada sheet 7 sheet mewakili 7 cawangan. Jadi sesuaikanlah untuk di tempat tuan-puan. Ya. Okey, kolom seterusnya adalah perjawatan yang ada dalam cawangan saya. Cawangan tu apa? Dalam cawangan tersebut lah. Okey, macam contoh saya, sebab saya merujuk kepada cawangan. So cawangan saya, cawangan dasar, saya ada 30 PMP dan AKP. Jadi kita akan ada 30 perjawatan di situ. Alright. Dan kemudian kita akan tandakan, yang kita tanda-tanda tu ialah SKT tersebut diassign kepada mana perjawatan mana. Okey, kita ambil contoh sub SKU nombor 1 dan 2 tu diassign kepada PSU TM2 dan juga KPT. Alright. Okey. Manakala sub SKU nombor 3 diassign kepada KPSU TM1, PSU TM1 dan PPT. Dan begitulah seterusnya. Okey. Yalah, cara pengisian dia mudah je, kan? Cuma nak develop sub SKU yang baik itulah yang mencabar. Alright. Okey, kita pergi pada slide. Dah last slide terakhir. Jadi kita start pukul 3. Okay. Kenapa lambat? Okay, so kita berada pada slide terakhir. Februari. Okay, ni bulan Februari kita ada taklimat. Kemudian selesai pada taklimat ni, so tempoh untuk tuan-puan menyediakan sub SKU secara manual lah untuk kumpulan PMP dan AKP. Masukkan dalam Excel yang telah di-sharekan tu. Okay. Jadi setakat ni kita sasarkan supaya tuan-puan dapat mengemukakan kepada urus dia dalam 31 Mac. Okay, next pada bulan April insyaAllah kita akan ada training Hermes. Sebab ni kita buat secara manual. Kemudian kita perlu masukkan dalam Hermes kan. So kita ada training Hermes. Dan pada masa yang sama kami urus dia akan buat semakan lah kepada sub SKU yang tuan-puan telah hantar. Okey, seterusnya bulan April kita belajar training Hermes. Kemudian pada bulan Mei hingga Julai ialah tempoh untuk key in masuk sub SKU dalam Hermes. Next pada bulan Ogos pengesahan dan seterusnya pada hujung tahun penilaian my performance dan LMPT macam biasa. Right. Okay, next. So saya rasa tamatlah taklimat. Lebih lama saya pun pelik. Okay. Jadi tamatlah taklimat dan saya bukalah kepada rakan-rakan di talian kalau ada nak bertanya. Saya akan cuba jawab mana yang boleh. Tapi kalau saya tak pasti, saya akan kumpul soalan tersebut, saya rujuk pada JPA dan kita akan maklumkan kemudian. Dijemput mana-mana. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan N. Ya, tadi Puan ada sebut tentang template dalam bentuk Excel tu, mana kita nak dapat ya? Okey Puan N. Sekarang ni dekat paparan tu ada scan me bahan taklimat tu Puan.
Okay. So puan boleh download dari situ. Kat situ semua ada. Apa ni? Yang macam contoh slide ni ada, yang surat edaran tu ada, dan saya juga masukkan ada apa nama OBB tau. Sebab sebenarnya kita boleh masuk jugalah secara bersekali kan, dalam OBB tu ada apa tu KPI yang ditetapkan kepada bahagian kan, boleh rujuk bersekali. Okay, terima kasih dah dapat dah. Tadi dia tak keluar. Dah scan itu je. Okay, thank Dan you. jangan lupa tu kehadiran taklimat Dah isi dah. Rep. Terima kasih. Sama ada ayah. Sekejap Okay, recording taklimat ni InsyaAllah nanti kita akan masukkan juga dalam link. Nanti just ada soalan lain? Okay, ada ke? Alhamdulillah. Cik Amir Zakri. Jelas, Alhamdulillah. So tak apa, kita cubalah. Kalau ada apa-apa boleh hubungi. Tak ada? Tak ada? Assalamualaikum Puan. Ya, waalaikumsalam. Daripada bahagian akaun, kami nak tanya, since my performance sekarang ni dia akan relate dengan OBB kan? Ya, dia tak adalah relate. Cuma macam bila kita buat KPI tu sebenarnya kena tengok bersekali. Macam tu. Jadi adakah kami perlu pastikan yang apa tu SKU atau sub SKU tu inline dengan OBB apa yang kita dah state dalam OBB KPI tu. Betul tuan. Sepatutnya begitulah. Jadi maksudnya kami kena refer KPI ketua jabatan lah. Maksudnya pengarah bahagian atau ketua bahagian lah. Sepatutnya begitu. Sebab tu dalam bahan taklimat tu, dalam folder bahan taklimat yang kami sharekan tu tuan, ada juga saya memang masukkan OBB untuk program-program dalam KPM. Macam tuan tu account mana tadi Betul. So ada dalam tu. Kalau macam agak sukar pihak tuan-puan nak cari kat mana OBB untuk bahagian tuan-puan kan, so saya ada share kan dalam link bahan taklimat. Baik, sedang di-download. Dia maksudnya Puan Syazana, Fajatul ni, so maknanya dia memang ikut ketua aktiviti lah ikut OBB KPM lah maksudnya based on OBB katalah 2023 tu dia akan ikut apa yang telah ditetapkan dalam OBB tu lah Sepatutnya begitulah, tapi kalau kita baca dekat dalam, buka dekat sini. Buka slide ni. Cek. Slide nombor 13. Okey, dekat kotak nombor kuning tu kan. Kat kotak kuning tu, itu statement dekat dalam perkeliling lah. Maksudnya ketua jabatan nak memastikan sasaran atau dijajarkan dengan pengukuran prestasi jabatan seperti KPI dan OBB. Jadi sepatutnya perkara ni selaras lah, tapi saya yakin lah kan apa-apa yang kita buat ni kebiasaannya InsyaAllah selaras lah dengan hasrat kementerian tu. Yelah sebab kadang-kadang dia bukan apa Puan. Kadang-kadang dalam OBB tu kita tak ambil semualah sebab KPM ni kan besar. Jadi kemudian kita ambil kata sebahagian, tapi setengah tu macam sekarang dia masih menjadi KPI kepada ketua jabatan. Yang mana setengah tu tak dimasukkan dalam OBB kan. Sebab kita yang dalam OBB KPM kita ambil betul-betul perkara yang
core saja. Jadi at the same time dia juga ada juga perkara-perkara lain yang menjadi KPI kalau macam sekarang punya praktis lah, KPI kepada ketua jabatan. Jadi sekarang ni bila kita melihat tu, di samping kita melihat dekat OBB, kita juga melihat di peringkat ketua jabatan ada perkara-perkara yang tidak masuk dalam OBB tapi masih menjadi KPI kepada ketua jabatan. Itulah. Kan? Itu yang kita sebab dalam OBB tu dia agak limited lah kan untuk kita masukkan keseluruhan sebab dia lebih kepada core business kepada KPM as a whole. Okey, faham. Okey. So kalau tanya saya lah kan, sebab sebenarnya sistem tu tidaklah link, tapi kalau kita baca my performance ni, saya ingat statement dia, my performance adalah sistem pengukuran prestasi yang nak dijajarkan dengan fungsi jabatan. Jadi walaupun tak termasuk dalam OBB, KPI OBB tu kan, tapi masih dalam fungsi yang menyokong kepada KPM secara keseluruhannya, masih boleh lah. Yalah, okey, terima kasih Puan. Sama. Kita tengok Puan. Assalamualaikum. Salam doktor. Puan Syazwana, Assalamualaikum. Okey, kita ada BP Syah ada 3 soalan rakan-rakan KPSU yang ada dengan saya ni. Yang pertama soalan saya sendiri. Kalau tengok BPSM share tadi adalah timeline untuk sub SKU. Jadi nanti you all akan share ke dengan kami timeline SKU? Okey. Yang ada tadi timeline sub SKU kan? Betul. Okay. So nanti mungkin akan share dengan BP Syah timeline SKU. Mungkin akan buat bahasan kod yang itu. Betul. Tu kita akan bincangkan bersama, doktor. Alright. Okay. Yang kedua soalan dia adalah berkenaan dengan KPI, adakah nak align dengan KPI OBB itu tadi. So di bawah OBB kita ada di bawah pengurusan kan. Sebab saya tengok kebanyakan, ialah contoh yang dibawa oleh BPSM tadi, kebanyakannya adalah tugas-tugas bawah pengurusan, perkhidmatan. Jadi di bawah OBB dia duduk bawah kluster tu lah. Kalau duduk di bawah pengoperasian, dasar dan juga pengukuhan operasi mungkin tak berapa banyak lah yang overlapnya. Yang overlap saya nampak lebih banyak di bawah program pengurusan lah. Sebab dia melibatkan calon-calon ataupun calon lah ya, yang kita panggil, yang dinilai ni calon calon yang PTD lah kan, ataupun yang bukan guru, non-teachers kan. Jadi mungkin kalau rakan-rakan bahagian lain tengok, kalau nak alignkan dengan KPI OBB, mungkin dia ada banyak boleh you all boleh duplicate KPI di PPMF dan APMF bawah pengurusan. Itu membantu Syazwana menjawablah tadi. Okey, yang ketiga soalan daripada rakan saya, adakah pencapaian KPI sub SKU memberi kesan kepada prestasi pengurusan tertinggi KPM? Oh, dia jauh sangat ke? Sebab untuk dia orang menetapkan dia punya ni, dia orang bimbang juga, takut apa yang ditetapkan nanti kalau tak capai dia akan buat sampai ke KSU tak mencapai. Adakah ada implikasi itu? Itu soalan daripada rakan lah. Dan lagi satu adalah ada tak yang akan dinilai ini 1,000 lebih ini yang berada di bahagian-bahagian KPM yang melaksanakan tugas profesional yang bukan tugas pengurusan. Kalau ada di BP Syah sendiri ada, sebab ada KPSU dan PSU yang melaksanakan tugas dasar, tugas-tugas antarabangsa, multilab, bilab dan sebagainya yang bukan tugas pengurusan lah. Yang itu mungkin perlu lebih detail lah nanti. Sebab contoh-contoh yang dibawa tadi oleh BPSM kebanyakannya adalah tugas-tugas di bawah pengurusan kan. Betul. Tapi saya harap kebanyakan PTD yang berada di bahagian-bahagian kebanyakannya melaksanakan pengurusan lah. Cuma mungkin ada 2-3 bahagian yang ada PTD yang melaksanakan tugas di luar pengurusan. Maksudnya bukan jaga macam PNK.
Dia kalau saya cuba jawab lah doktor. Alright. Terima kasih. Okey, yang soalan tadi pasal sama ada KPI tu akan reflect KPI bosses kan? Okey, cuba kita pergi tengok dekat ni. Slide nombor 22. Ah, 22. Okey, kalau kita tengok slide 22 ni kan, dia ada KPI yang dikongsi bersama, KPI yang lain kan. So dalam ni KPI yang dikongsi tu tahap kepuasan pelanggan ke atas khidmatan. Jadi katalah kebetulan KPI tu ialah juga KPI TKSU, KPI KSU, termasuk dalam KPI KSU. Dah kalau kita di grade 54, pegawai 48 declare pencapaian 48%, so macam mana KPI yang sama tu untuk peringkat lain pula persen dia. So kalau KPI yang sama dia akan carry nombor yang sama. Doktor. So saya harap menjawab untuk soalan itu. Okay. Dan seterusnya yang berkaitan dengan sub SKU bagi pegawai-pegawai yang bukan pengurusan ni, dia macam mana sebab konsep sub SKU ni saya lihat lah sebenarnya KPI ni dia kita kena macam mana nak cakap kita kena pastikan yang satu tu ada kecekapan, ada kepesanan dan sebenarnya kita kena tengok bersama. Kalau boleh tengok case by case lah doktor. Kalau kita nak bincangkan mungkin di luar daripada sesi ni, boleh kita bincangkan bersama untuk case. Yes, sebab untuk 2 tahun ni kita pilot kan. So betul. So kita nak tengok berapa ramai kumpulan yang ni lah, kita panggil dia kumpulan minority. Maknanya saya percaya kebanyakannya adalah terlibat dengan PNK, yang ada beberapa lah yang terlibat dengan urusan bukan PNK. Jadi yang itu kita kena tengok berasingan lah macam mana kita nak set dia punya KPI sub SKU dan juga SKU dia kan. Especially yang buat dasar, yang buat apa lagi selain daripada yang buat dasar. Di bahagian-bahagian betul. Sebenarnya kami, sebab saya di cawangan dasar BPSM, memang kita mengalami benda yang sama lah, kesukaran untuk SKU. Kita faham benda tu kan? Okay, alright. Sebab kita bukan dalam pengoperasian tu. Okay. Betul. Jadi matlamat BPSM kali ni, sebab ni nama pun nak familiarkan sistem. So kali ni kita target kepada memperkemaskan dulu penulisan tu lah. Kita familiarkan penulisan dalam bentuk sub SKU My Performance kan. Jadi daripada data yang kita terima tu nanti doktor, kita akan tengok balik, barulah kita pergi kepada mantapkan KPI untuk yang grup yang bukan buat pengurusan tu lah. Grup tu dan grup semualah, sebab kita percaya ada certain KPI tu yang kita boleh selaraskan. Okay. Alright. Ada lagi tadi yang tak terjawab? Tak ada kan? Okey dah kan? Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada lagi? Assalamualaikum Puan. Salam. Saya Sabariah daripada unit undang-undang. Ya Puan. Unit undang-undang. Macam macam unit kami, unit dia perkhidmatan sokongan kepada core business KPM lah kan, kita bagi perkhidmatan sihat sokongan semua tu. For the time being ni kita kena tetapkan sub SKU, di mana sub SKU tu kita boleh kekalkan macam SKT yang lama, cuma ditambah baik dalam bentuk memasukkan elemen keberkesanan tu lah kan, dan keberhasilan.
SKU tu nanti siapa yang akan tetapkan Puan? Itu yang Siapa tadi kita estimator tu? kita bincangkan dengan Dr. Azhar tadi tu. So bahagian perancangan BP Shah akan menetapkan dari segi SKU kementerian tu. Maksudnya yes. Itu. Okey, Sebab yang tu di luar maksudnya unit undang-undang macam unit lain ke sekarang ni tetap sub SKU sahajalah kan? Betul. Fokuskan Ya. kepada sub SKU tu dulu. Tak apa, SKU tu kita kosongkan dulu. Bila kita dah dapat nanti, kita akan maklumkan kepada bahagian, masukkan ni bersesuaian dengan sub SKU tuan-puan. Macam itulah. Okey Puan, terima kasih. Sama. Ada lagi? Alright, Zarik pergi pada slide. Terima kasih. Okey, saya rasa tak ada lagi kan okey. So dah habislah kita punya 1 jam lebih kurang 1 jam suku. Sesi taklimat kita. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian semua. Dan saya just nak refresh kat sini tindakan yang perlu kita laksanakan. So semua mohon perhatian lah daripada penyelaras untuk mengemukakan lampiran Excel tu kepada kami. So, tujuannya macam tadi, maksudnya kita nak semak dulu. So tahun ni fokusnya kepada familiar kan, betulkan penulisan daripada SKT kepada sub SKU tu, my performance. Dan next nanti insyaAllah tahun depan bila kita dah dapat data-data tu tahun ni, baru kita perkemaskan dari segi mantapkan KPI yang sebenar tu lah. Apa sebenarnya KPI yang bagus, tak bagus, yang bersesuaian untuk semua level, insyaAllah. Alright, Excel tu perlu dilengkapkan untuk semua PNP dan AKP mengikut satu bahagian satu Excel. Sebarang pertanyaan boleh rujuk kepada kami lah. So setakat ni kita ada berdua, saya, Syazwana dan juga Cik Zarik. Boleh call kami, insyaAllah mana yang kita boleh jawab, kita bantu. Okey, saya rasa dah tak ada apa. Terima kasih atas perhatian semua. Saya mohon maaf kalau ada apa kekurangan sepanjang taklimat ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.